Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat meneruskan pembelajaran hari ini. InsyaAllah kita akan belajar dalam tajuk pembinaan masjid. Ada 4 buah masjid yang akan ditekankan dalam tajuk ni. Tajuk yang pertama, Masjidil Haram. Poin-poin yang awak kena ingat, Masjidil Haram dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ibrahim ayah dia, Ismail anak dia. Masjidil Haram ni dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga anak dia Nabi Ismail. Masjidil Haram ni duduk di Mekah, berada di Mekah. Masjidil Haram, kelebihan dia mendapat ganjaran 100,000 kali solat di tempat lain. Kalau awak semaya di masjid kampung, tidak serupa semaya di Masjidil Haram. Semaya di Masjidil Haram 100,000 pahala kali ganda lebih daripada maya di masjid rumah. Tu kelebihan Masjidil Haram. Tu yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Quba. Quba ni satu perkampungan. Quba ni nama tempat, satu perkampungan berhampiran dengan Madinah. Okey, Masjid Quba ni dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat dia duduknya berada di berhampiran dengan Madinah. Nak sampai Madinah dah. Semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi buat satu masjid di perkampungan Quba. Nabi buat masjid situ sebab di perkampungan Quba tu boleh kata 100% masuk Islam. Nabi sapa tu seorang pun masuk Islam. Jadi Nabi buat masjid yang pertama. Okey, kelebihan dia apa? Kelebihan dia, masjid pertama dibina oleh Nabi Muhammad. Kalau tubik dalam periksa, apakah masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad? Jawapan dia Masjid Quba. Tu jawapan dia. Baik. Seterusnya, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni dibina juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibina oleh Nabi Muhammad dan dia berada di Madinah. Masjidin Nabawi. Dan kelebihan dia, boleh ganjaran pahala dia 1000 kali ganda solat di tempat lain. Dia boleh 1000 kali ganda pahala daripada awak semaya masjid kat rumah tu. Tu kelebihan dia, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Okey, seterusnya yang keempat, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa berada di Palestin. Hok kena serai lah ni tu. Kelebihan dia, mendapat ganjaran pahala 500 kali ganda daripada awak solat di tempat lain. Okey. Kalau Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Kalau Masjidil Aqsa 500 kali ganda daripada awak semaya di masjid hok dekat rumah. Tu 4 masjid, awak kena ingat poin-poin dia. InsyaAllah akan tubik dalam periksa. Okey, kita pergi seterusnya, tajuk peranan masjid. Peranan masjid, Ustaz masuk sini ada 6. Yang pertama, peranan masjid ni sebagai pusat ibadah. Pusat ibadah ada 2, ibadah fardu dan ibadah sunat. Ibadah fardu gapo? Contoh dia hok kita semaya hari-hari tu, solat 5 waktu tu. Solat 5 waktu semua sekali kita boleh semaya di masjid. Dan juga solat Jumaat. Solat Jumaat pun orang buat di masjid. Okey, tu wajib untuk lelaki lah. Dan ibadah sunat. Ibadah sunat boleh buat di masjid juga. Contoh solat hari raya. Kita nak raya ni, lepas puasa ni, nak puasa tak lama dah, lepas puasa ni kita nak raya, biasa kita semaya di masjid. Okey, selain pada tu kita boleh beriktikaf. Iktikaf ni kita duduk di masjid, tak kira lah zikir ke, baca Quran ke, orang panggil iktikaf. Tu sunat. Tu yang pertama, peranan dia pusat ibadah. Yang kedua, peranan masjid ni dia sebagai pusat kemasyarakatan. Pusat orang ramai. Okey, apa dia pusat kemasyarakatan ni? Contoh dia, menyelesaikan masalah keluarga.
menyelesaikan masalah keluarga. Kalau ada masalah, tak kira lah masalah gapo pun, masalah mak ayah, masalah nak bagi tanah ke berapa ke, boleh fikir di masjid. Okey. Seterusnya, merancang menyediakan infrastruktur masyarakat. Contoh, nak fikir nak buat jalan, nak buat sekolah, boleh fikir di masjid. Sebab masjid ni tempat orang kumpul. Sebab tu dia boleh, masjid ni bukan sebagai pusat ibadah saja, dia boleh juga sebagai pusat kemasyarakatan. Okey. Peranan yang ketiga, pusat pendidikan. Masjid ni sebagai pusat pendidikan. Kita duk tahu semua, masjid ni banyak. Terutama sekali biasa kita duk tengok lah ni, lepas maghrib ada kelas. Ada kelas ilmu tauhid, ilmu akidah, ada ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu ibadah, ilmu ibadah lah. Dan ada ilmu tasawuf, ilmu berkaitan dengan perasaan hati, dan ada juga ilmu akhlak. Akhlak ni perangai kita. Okey, tu masjid sebagai pusat ibadah, dan ni antara ilmu-ilmu yang kita boleh belajar di masjid. Okey. Selain pada tu, peranan masjid yang keempat, peranan masjid sebagai pusat ekonomi. Antara yang berkaitan dengan ekonomi, pengurusan zakat. Pengurusan zakat, zakat supaya kita tahulah. Zakat ni duduk dalam salah satu rukun Islam. Rukun yang keempat umat Islam. Rukun yang keempat adalah rukun Islam. Maknanya semua orang kena bayar zakat kecuali hak tak mampu. Dan zakat tu pula akan diagihkan ke orang-orang hak memerlukan lah. Ada 7 golongan asnaf tu boleh berlaku. Dan seterusnya pusat ekonomi ni juga boleh pengurusan harta wakaf. Kalau kita nak wakaf gapo-gapo boleh pergi masjid. Contoh nak wakaf tanah, nak buat sekolah, nak buat klinik, kita boleh pergi di masjid. Seterusnya sebagai pusat pengurusan jizyah. Jizyah ni dalam bahasa Arab, maksud dia dalam bahasa Melayu cukai. Nak kutip cukai gapo boleh di masjid. Seterusnya boleh sebagai pengurusan ghanimah. Ghanimah pun dalam perkataan bahasa Arab, maksud dia harta rampasan perang. Contoh kita belajar baru ni, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Dan bila mana orang kafir tu kalah, dia akan tinggal harta-harta dia. Contoh kuda dia bawa, unta ke, emas ke, duit ke, gapo ke. Kalau dia kalah, biasa orang kalah ni dia lari gitu, dia tak ambil barang-barang dia. Dan bila dia tinggal gitu je barang dia tu, automatik orang yang menang dia boleh ambil harta tu dan dikira sebagai ghanimah. Tu. Baik, tu yang keempat. Yang kelima, peranan masjid ni sebagai pusat politik. Pusat politik, antara dia merancang peperangan. Sebelum ni kita belajar bab perang. Antara perang, nak berlaku perang gapo-gapo sekalipun, Nabi akan bincang di dalam masjid. Tu peranan masjid. Dan masjid ni juga sebagai menerima kunjungan delegasi daripada luar. Contoh ada orang luar Madinah, Nabi duduk di Madinah, orang luar Madinah, contoh daripada Syam, dia nak buat hubungan perniagaan dengan orang Madinah. Jadi melalui dia pergi ke masjid, dia bincang di masjid. Dan di masjid tu juga sebagai pameran senjata. Kita boleh tengok sampai hari ni pun ada lagi. Di Masjid Nabawi contohnya ada satu muzium, muzium benda-benda lama. Contoh dia ada lagi macam busur panah zaman dulu. Ada di Masjid Nabawi. Okey, itu yang kelima sebagai pusat politik. Dan akhir sekali yang keenam, peranan masjid ni sebagai pusat seni. Pusat seni. Antara dia tilawah Quran. Tilawah Quran ni kita boleh tahu seni suara. Kita boleh tahu siapa hok suara sedap, siapa suara tak sedap. Dia ngaji Al-Quran ni kalam Allah. Okey, seterusnya boleh buat qasidah. Pusat seni juga qasidah ni. Antara qasidah biasa kita dengar agak hok memuji Rasulullah lah. Okey. Akhir sekali tulisan khat. Tulisan khat tu pun dikira seni. Seni orang panggil seni tulisan. Okey. Tu antara tajuk-tajuk
peranan masjid. Kalau ada gapo-gapo tak payah berkaitan dengan tajuk pembinaan masjid, boleh tanya. Sekadar tu dulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.